Assalamualaikum dan salam madani. Bertemu kita kembali dalam pembelajaran digital. Okey, hari ini kita akan belajar bersama dengan saya, Cikgu Rohaida binti Isa dari Sekolah Kebahasaan Seri Muda. Kita akan mempelajari tajuk Sains Tahun 5 bagi tema Bumi dan Angkasa. Tajuk hari ini ialah buruj. Baiklah murid-murid. Standard kandungan hari ini ialah 9.2 buruj. Standard pembelajaran pula 9.2.1 mengenal pasti buruj dan corak buruj. 9.2.2 menyatakan kegunaan buruj. Objektif pembelajaran hari ini, murid-murid diharap dapat mengenal pasti buruj dan corak buruj dan menyenaraikan dua kegunaan buruj. Pernahkah kamu melihat corak-corak yang kelihatan di langit pada waktu malam? Ya, terdapat pelbagai corak tertentu di langit pada waktu malam. Tahukah kamu apakah corak-corak tersebut? Betul, corak yang yang kelihatan di langit pada waktu malam dikenali sebagai buruj. Cuba kamu perhatikan gambar yang cikgu tunjukkan pada kamu. Terdapat pelbagai bentuk corak-corak tersebut. Apakah yang membentuk corak-corak tersebut? Ya, buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak-corak tertentu di langit pada waktu malam. Bukan semua buruj dapat dilihat dari semua lokasi di bumi. Sebahagian daripada buruj dapat dilihat di hemisfera utara dan sebahagian lagi dapat dilihat di hemisfera selatan. Tahukah kamu di manakah hemisfera utara dan selatan? Baiklah, mari kita lihat. Cikgu paparkan di skrin ialah kedudukan hemisfera utara dan selatan. Sekiranya kita dapat melihat glob, hemisfera utara berada pada bahagian atas bersamaan dengan kutub utara, manakala hemisfera selatan berada pada kutub selatan. Buruj yang mana pula yang dapat dilihat di hemisfera utara? Buruj biduk dapat di hemisfera utara dan buruj belantik dapat dilihat di antara hemisfera utara dan hemisfera selatan. Baiklah. Buruj mana pula yang boleh dilihat di hemisfera selatan? Ya, buruj pari dapat dilihat di hemisfera selatan. Begitu juga dengan buruj Scorpio yang dapat dilihat di hemisfera selatan. Gambar raja yang cikgu tunjukkan ini berada pada buku teks bagi tajuk buruj. Baiklah. Mari kita berkenalan dengan buruj biduk. Okey. Buruj biduk terbentuk daripada 7 gugusan bintang. Buruj biduk membentuk corak seperti gayung atau senduk. Terdapat info sains lain tentang buruj biduk, iaitu buruj biduk merupakan sebahagian daripada buruj usar meja ataupun beruang besar. Kamu boleh buat pemerhatian pada gambar rajah yang cikgu bulatkan. Buruj belantik pula membentuk corak seperti pemburu yang memakai tali pinggang dan memegang senjata. Manakala buruj pali merupakan buruj yang paling kecil, terdiri daripada gugusan 4 bintang dan membentuk corak seperti layang-layang. Buruj Scorpio pula terdiri daripada bintang yang membentuk corak seperti kalajengking. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita pelajari apakah kegunaan buruj. Bagaimanakah kita menggunakan buruj dalam kehidupan harian kita? Okey, buruj pari sentiasa menunjuk arah selatan. Oleh itu, buruj pari dapat digunakan sebagai kompas untuk menentukan arah bagi pengembara dan pelayar. Manakala buruj biduk pula sentiasa menunjuk arah utara. Ianya juga dapat digunakan sebagai kompas untuk menentukan arah bagi pengembara dan pelayar. Manakala buruj biduk juga selain daripada petunjuk arah, buruj biduk juga dapat digunakan sebagai petunjuk musim menanam. Selain itu,
buruj belantik digunakan sebagai petunjuk musim sejuk. Manakala buruj Scorpio digunakan sebagai petunjuk musim menuai. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja yang kita pelajari. Mari kita uji kefahaman kamu. Perhatikan dua gambar rajah tersebut, padankan gambar dengan buruj yang sesuai. Gambar yang pertama, apakah nama buruj ini? Ya, betul. Buruj ini ialah buruj biduk. Manakala buruj yang kedua pula, bagus. Ini ialah buruj Scorpio. Mari kita lihat gambar yang seterusnya. Apakah nama buruj ini? Gambar yang seterusnya, okey, gambar ini menunjukkan buruj belantik. Manakala gambar yang terakhir menunjukkan, ya betul, buruj pari. Tahniah murid-murid. Mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari. Buruj biduk terbentuk daripada 7 gugusan bintang, membentuk corak seperti gayung atau senduk. Manakala buruj pari merupakan buruj yang paling kecil, terdiri daripada gugusan 4 bintang yang membentuk corak seperti layang-layang. Manakala buruj belantik pula membentuk corak seperti pemburu yang memakai tali pinggang dan memegang senjata. Akhir sekali, buruj Scorpio terdiri daripada gugusan bintang yang membentuk corak seperti kalajengking. Dan mari kita imbas kembali kegunaan buruj. Buruj pari dan buruj biduk digunakan sebagai kompas untuk menentukan arah bagi pengembara dan pelayar. Selain itu, buruj biduk juga digunakan sebagai petunjuk musim menanam. Buruj Scorpio digunakan sebagai petunjuk musim menuai. Dan buruj belantik digunakan sebagai petunjuk musim sejuk. Baiklah murid. Setakat ini sahaja pembelajaran kita. Cikgu harap apa yang kita pelajari dapat kamu fahami. Sekian, terima kasih.